Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda seni mempertahankan diri filem percikan dari 1991, bertajuk Kisah Ricky. Menjelang tahun 2001, semua organisasi awam, termasuk penjara, telah diswastakan oleh negara kapitalis, dan digunakan untuk menyediakan buruh murah dalam bentuk banduan. Ricky Ho, seorang pakar seni mempertahankan diri berusia 21 tahun, dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman 10 tahun selama pembunuhan dan penyerangan. Semasa memeriksanya, pegawai mendapati dia mempunyai peluru di dalam badannya, yang dia anggap sebagai cenderahati. Di penjara, seorang anggota tua, Omar, dipukul oleh ketua sel, Samuel, dan rakan-rakannya, kerana mereka menganggapnya rakan pengawal, yang membocorkan maklumat kepada mereka. Pergaduhan itu diganggu oleh Ricky, yang menunjukkan dan memukul kapten, dengan menghancurkan mukanya ke dalam papan kayu dengan paku. Sambil Samuel merengek tentang kecederaannya, rakannya mencadangkan supaya menghubungi Zorro, seorang ahli gusti, untuk melawan Ricky. Sementara itu, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Pengawal memberitahu Omar bahawa percubaannya dibatalkan, selepas Samuel mengadu tentangnya. Omar merayu mereka untuk menarik balik keputusan mereka, kerana dia mahu menyertai semula keluarganya, tetapi mereka menolak permintaannya, yang membuatnya kecewa dan dia menggantung diri. Sebagai badannya sedang dibawa pergi, Ricky menjadi tertekan melihat bahawa dia masih bergari, dan menghilangkannya dengan memutuskan rantai. Keesokan paginya, apabila banduan dibawa ke bilik mandi, Zorro, yang keluar dari selnya selepas Samuel merasuah pengawal, menyerang Ricky. Walaupun Zorro menumbuknya terlebih dahulu, Ricky membalas dan membunuhnya dengan mudah tangan kosongnya. Dia kemudian menghalang serangan Samuel, meramas tangannya sehingga semua jarinya patah, sebelum menumbuk perutnya, membunuhnya juga. Pertarungan ini mengagumkan Oscar, pemimpin sayap utara yang mengagumi Ricky, tetapi memberitahunya bahawa dia akan dihukum kerananya tidak berdisiplin. Selepas Ricky dilemparkan kembali ke selnya, dia mengimbas kembali masa ketika dia bertemu bapa saudaranya di kubur ayahnya. Bapa saudaranya mendedahkan bahawa Ricky dilahirkan dengan kekuatan luar biasa, jadi dia memintanya untuk menunjukkan kemahirannya, tetapi dia mudah dikecewakan olehnya. Melihat bapa saudaranya kepakaran, Ricky memintanya untuk mengajarnya perkara yang sama, dan mempelajari semua teknik seni mempertahankan dirinya daripada dia. Selepas mendapat beberapa pelajaran, di mana bapa saudaranya menyuruhnya mengawal sabar dan fokus menggunakan tenaganya dengan cara yang sempurna, dia menguasai kemahiran dengan masa dan latihan. Kembali ke penjara, Ricky dibawa ke penolong warden bermata satu, pejabat dan terkejut untuk melihat kemudahannya. Atas permintaan dan pengawal memberitahunya tentang latar belakang Ricky, bahawa dia dibesarkan di rumah anak yatim, dan merupakan seorang pelajar muzik. Kemudian, dia hilang selama 2 tahun semasa tinggi sekolah, dan didapati bergaduh di jalanan, sebelum melakukan pembunuhan beramai-ramai, yang menyebabkan dia di sini. Dan menyoalnya tentang masa lalunya, serta tentang peluru di dalam badannya, tetapi Ricky tidak mendedahkan apa-apa. Semasa perbualan, dan menunjukkan kepada Ricky gambar teman wanitanya Anne, tetapi menumbuk mukanya sebelum dia dapat melihatnya. Melihat kekuatannya untuk terus berdiri, dan fikir dia mungkin seorang ejen istimewa, dan menawarkan untuk menutup kematian Samuel untuknya, tetapi Ricky tidak mengendahkannya. Selepas mendapat beberapa pukulan daripada dan, Ricky melepaskan dirinya dan mencuba untuk melawan, tetapi mengubah fikirannya sejurus sebelum memukulnya dan pergi selepas mengambil foto Anne. Satu lagi pergaduhan berlaku di penjara apabila seorang banduan Andrew dan rakan-rakannya menyeksa rakan Samuel kerana mengacau Omar. Ketika Andrew berniat untuk membunuhnya dengan gergaji, Oscar tiba dan mengganggu pergaduhan. Dia memberi amaran kepada mereka bahawa mereka tidak boleh mencabar kuasanya, kerana dia satu-satunya yang boleh menghukum banduan dan memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Keputusan itu menimbulkan kemarahan Andrew dan dia membantahnya, tetapi Oscar menjatuhkannya dengan gergaji yang sama. Dan muncul dan membawa Andrew bersamanya ke pejabatnya, di mana dia memberitahu Oscar bahawa dia sedang merancang untuk menggunakan Andrew untuk memikat Ricky. Selepas berkongsi rancangannya, dia menyerahkan tanggungjawab kepadanya menguatkuasakan peraturan di penjara dan membenarkan dia menghukum sesiapa sahaja yang menghalangnya.
Selepas pertemuannya dengan Dan, Oscar menggantung Andrew dengan tiang kayu dan bergaduh dengannya. Ricky mengatakan bahawa dia mesti membunuhnya untuk memastikan peraturan kumpulan 4 orang. Oscar mula memukulnya bangkit, tetapi Ricky tidak melawan, dan meminta dia membiarkan Andrew pergi dahulu, tetapi dia enggan melakukannya. Semasa dia meneruskan pergaduhan, Banduan menggesa Ricky untuk bertindak balas terhadap pergaduhan itu, kerana itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Andrew, kerana Oscar tidak akan membiarkannya pergi sebaliknya. Selepas mendengar ini, Ricky mempertahankan diri dan menampar belakang kepalanya, yang merosakkan matanya. Melihat Ricky mengalahkannya, Oscar menikam dirinya sendiri dan menggunakan ususnya untuk mencekiknya, tetapi Ricky membebaskan dirinya, dan membunuhnya dengan menumbuk perutnya. Selepas memenangi pertarungan, Ricky bergegas menyelamatkan Andrew, tetapi mendapati bahawa dia sudah mati. Memandangkan Dan, yang telah menonton keseluruhan kejadian, berhasrat untuk pergi tanpa berkata apa-apa, Ricky menjerit kepadanya, dan menganggapnya bertanggungjawab atas kematian Andrew. Semasa Banduan berdiri di sisinya dan mula membantah Dan, ahli yang tinggal daripada geng 4 yang mengetuai sayap yang berbeza di penjara, Rogan, Tarzan dan Brandon, menunjukkan untuk mengawal keadaan, manakala Dan mencabar Ricky untuk melawan mereka bagi membuktikan kekuatannya. Para tahanan mendesaknya untuk berperang, tetapi dia enggan melakukannya, dengan mengatakan ramai orang telah mati, dan dia tidak mahu menambah nombor dengan membunuh orang lain. Semasa meninggalkan tanah, dia melihat anak baptis Oscar, Ellen, berkabung atas kematiannya. Ricky memutuskan untuk menghiburkannya. Dia pergi kepadanya, dan menawarkan bantuannya dalam mengajar dia meniup whistle, tetapi Ellen mendedahkan dia tidak boleh melakukannya, kerana seseorang telah memotong lidahnya. Ricky mencari penyelesaian dan meminta dia bermain seruling. Ellen melakukan perkara yang sama, dan berkongsi pengalamannya kebahagiaan bersama Ricky, sambil memberinya beberapa daun sebagai balasan. Ricky mengetahui ini adalah daun popia, jadi dia menyoalnya tentang mereka, yang Ellen memberitahunya bahawa Rogan telah memberikannya kepadanya. Rogan, yang telah mendengar perbualan mereka, kembali kepada kumpulannya dan memberitahu mereka bahawa Ellen mendedahkan rahsia mereka tentang pokok popi, yang mereka tanam di penjara untuk mengaut keuntungan. Selepas mendengarnya, mereka memanggil Ellen, dan memaksanya untuk membalas dendam kematian bapanya dengan membunuh Ricky. Ellen, yang rapat dengan Ricky, enggan melakukannya, yang menyebabkan Rogan marah, dan dia segera membunuhnya dan mengelupas kulitnya. Selepas melihat mayatnya, Banduan dengan cepat mengetahui bahawa Rogan melakukannya, kerana dialah yang memotong lidah Ellen, selepas dia mengetahui aktiviti haram mereka. Selepas mendengar perbualan, Ricky meminta Banduan untuk memberi keterangan terhadapnya, tetapi tiada siapa yang bersetuju untuk melakukannya, kerana mereka tidak mahu bergaduh dengan Rogan. Selepas kemalangan itu, Dan memarahi Rogan kerana membenarkan Ellen mendedahkan tentang pokok popi mereka. Sebelum mereka dapat mencari penyelesaian kepada masalah ini, Ricky membakar tumbuhan itu. Rogan bergegas kembali ke sayapnya untuk menghalangnya, tetapi dia telah melakukan kerosakan. Melihat kehilangannya, Rogan berdebat dengannya, tetapi Ricky berdepan dengannya tentang menggunakan pokok popi untuk menghasilkan candu, dan memusnahkan nyawa yang tidak bersalah. Marah, Rogan melawannya dan menggunakan kumnya teknik Fu untuk memberinya tamparan yang serius. Dia memberitahu Ricky bahawa dia telah mencapai titik kematiannya, jadi dia melakukannya tidak mempunyai banyak masa lagi, dan akan mati tidak lama lagi. Sementara itu, berlaku rusuhan di penjara, di mana Banduan cuba memusnahkan tempat itu untuk melarikan diri, tetapi Dan mengetahui tentangnya dan memerintahkan untuk mengunci mereka sandarkan. Pada masa yang sama, dia dimaklumkan bahawa Warden akan pulang dari perjalanan bercutinya ke Hawaii, jadi dia memerintahkan untuk menetapkan penggera sifar dan mengawal keadaan sebelum ketibaannya. Sebaliknya, Ricky masih tidak dapat mengatasi pukulan daripada Rogan. Tidak lama kemudian, dia teringat bapa saudaranya kata-kata untuk melawan dan mempertahankan diri. Dia mengumpul kekuatan, dan cuba melawan Rogan, tetapi Tarzan dan Brandon menyertai dan membantu Rogan menjatuhkannya semula. Semasa pergaduhan, mereka mendengar penggera, dan Rogan berhasrat untuk membunuh Ricky sebelum masuk semula, tetapi Tarzan menghalangnya, mengatakan dia mahu bergaduh lagi dengannya. Siren berbunyi, dan pengawal mula melepaskan tembakan sesiapa sahaja di luar sel mereka, jadi mereka membawa Ricky kembali ke dalam.
Di dalam selnya, Ricky dan Tarzan mendapat terlibat dalam pergaduhan lain, malah Ricky mendapat pita video untuk digunakan sebagai bukti terhadapnya. Dia memberikannya kepada Dan, tetapi dia cepat memusnahkannya. Keesokan harinya, Warden kembali dengan manjanya anak lelaki, dan terbukti lebih kejam daripada Dan. Dipejabatnya, dan memberi taklimat kepadanya tentang keadaan semasa sel, sambil memberitahunya tentang pembakaran pokok popi. Warden marah kepadanya, dan mula berubah menjadi makhluk seperti Hulk tetapi mengawal keadaannya dengan ubatnya. Dan kemudian membawanya ke sel tempat mereka meletakkan telefon Ricky. Sebagai Warden menyoalnya, Ricky mengetahui dia juga sebahagian daripada aktiviti haram yang berlaku di penjara. Sebelum dia boleh berkata apa-apa kepadanya, Tarzan menerjah melalui dinding, dan mula melawan Ricky, tetapi dia menceraikan lengan kirinya dan patah tulang rahangnya. Selepas melihat ini, Warden berhasrat untuk menghancurkannya dengan panel tetapi Ricky menahannya. Sebelum dia hilang kawalan, Tarzan secara mengejutkan bangun, dan memegangnya untuk menyelamatkan Ricky, sebelum diremukkan. Bintik Ricky gambarnya dan berasa kecewa apabila mengetahui dia mempunyai keluarga yang menunggunya di luar penjara. Keesokan paginya, Warden mengarahkan banduan untuk menanamnya hidup-hidup. Tiada seorang pun daripada mereka yang mahu melakukannya, tetapi apabila mereka diseksa, dia meminta mereka untuk mematuhi. Semasa dia dikebumikan di bawah tanah, Warden mengumumkan bahawa jika dia masih hidup selama seminggu, dia lepaskan dia. Semasa berada di bawah tanah, Ricky ingat bagaimana Anne melihat geng yang berurusan dengan heroin, tetapi ditangkap oleh mereka. Ketika mereka cuba menyerangnya, dia melarikan diri, tetapi melompat dari bumbung selepas dikejar oleh mereka. Ini membuat Ricky marah, dan dia membalas dendam dengan membunuh ketua kumpulan yang bertanggungjawab atas kematiannya. Ricky bertahan selama seminggu, dengan memakan daging anjing yang dilemparkan Rogan kepadanya, tetapi Warden enggan melepaskannya. Mereka membawanya masuk dan menyeksanya sekali lagi. Pada waktu malam, apabila dia hampir tidak boleh bergerak kerana kelaparan dan kelemahannya, seorang banduan bernama Freddy secara rahsia menyediakannya makanan, tetapi dikesan oleh banduan lain, yang memberitahu Dan tentang dia. Ketika Dan membawa Freddy yang cedera parah untuk mengajar Ricky pelajaran, Ricky membunuh si pengsan dan mengetuk mata Dan. Melihat ini, banduan memberontak terhadap Dan menyerang hendaknya dengan kejam sambil mencincangnya. Tidak lama kemudian, pasukan rusuhan penjara campur tangan, tetapi Ricky menahan mereka, dengan menebuk lubang pada badan mereka. Sementara itu, Warden menghukum dengan ganas seorang lagi banduan di dapur, ketika dia mengadu tentang kekurangan makanan. Ricky dan pecah melalui dinding, tetapi Warden membunuh Dan dengan menembaknya dengan peluru bertekanan gas, yang menyebabkan dia meletup. Rogan dan Brandon menyertai perjuangan, dan cuba mengalahkan Ricky, tetapi dia membalas dan mencederakan Rogan, dengan mengikat tangannya. Brandon menjadi takut dengan kekuatannya dan cuba melarikan diri, tetapi ditembak oleh Warden. Akhirnya, Warden mendedahkan dia juga belajar seni mempertahankan diri dari sekolah yang sama dengan Ricky, dan berniat untuk menyerangnya. Dia berubah menjadi lain makhluk dan menyerang Ricky, tetapi dia melawan, dan membunuhnya dengan melemparkannya ke dalam penggiling daging. Ricky membawa kepala Dan yang dipenggal bersamanya, dan melemparkannya kepada pengawal, sebelum memecahkan tembok penjara, dan mengumumkan bahawa semua orang bebas untuk keluar. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.